You have entered as an attendee in listen-only mode. Baik. So kita close satu je position, minggu ketiga maksudnya minggu ketiga masih kekal dalam prestasi paling wow. Okey. Walaupun ada sebiji sahaja kita punya position pada minggu lepas Euro GBP, tapi dia perform lah 1.88 kita close. Maksudnya kalau kita letak $100, kemungkinan kita close dalam $188. Okey Fazli. Ni untuk minggu lepas, dan kalau kita lihat pada untuk comparekan daripada minggu kedua dan juga minggu ketiga, kita ada kenaikan yang agak besar 1.88. Okey, dan kita punya performance 0.60 untuk buy position, tadi ada satu position. Untuk weekly 0.64 lah prestasi untuk minggu lepas. Okey, kemenangan, winning percentage. Winning percentage kita 68.81, bermaksud trade 100 kali 68 lah menang. Yang lagi 32 kalah. Alright. So itu data daripada setakat ni untuk sampai ke bulan Jun. Dan minggu ketiga merupakan minggu yang paling perform, 1.3 expectancy, masih lagi di paras yang paling tinggi berbanding dengan minggu 1, 2 dan 4. Winning rate masih kekal 100% untuk minggu ketiga, minggu lepas. Dan sekarang masuk minggu keempat, kalau berdasarkan daripada statistik kita, kita punya expectancy kedua terbaik minggu keempat, 0.52. So pada minggu ni apa trade idea yang kita ada? Okey, sebelum kita masuk trade idea semua sekali, jom kita buat sama-sama. Macam mana kita nak pilih currency pada minggu ni. Okey. Buat dulu nanti share. Wah, senang Okey, ni kita buang dulu semua. Alright, sekejap saya kosongkan yang ini. Okey, untuk currency apa yang kita cari peluang buy dan apa currency kita cari peluang untuk sell pada minggu ni. Sekejap, apa nak tekan? Oh ni. Okey, yang pertama kita ada monthly punya New Zealand, AUD, Kanada, Euro yang masih mendominasi pasaran. New Zealand, AUD, Kanada dan juga Euro. Okey. Untuk weekly, untuk ni dulu kita ambil. So yang ni sebalik ni lah. USD, GBP, JPY, CHF. USD. Ke bawah. GBP, JPY, CHF. Okey. So untuk weekly kita JPY, USD, CHF, Kanada. JPY, USD, CHF, juga Kanada. Dan yang ini GBP, Euro, New Zealand, AUD, GBP, Euro, New Zealand, AUD. Okey, apa yang kita nampak sama? Yang nampak sama pada minggu ni, Kanada dan juga GBP. Mana merah ni? Okey. So Kanada sama kan? Ni. Dua je lah. Dua je. Pada minggu ni dua saja yang ada, Kanada, okay, dan juga GBP. Okey. So GBP CAD lah, kita nampak cek peluang sell. Itu yang first priority kita berdasarkan daripada analisis apa nama panggil? Analisis pemilihan pair menggunakan Finviz. Tetapi kalau kita lihat daripada cerita market ataupun
kita lihat daripada Zuli punya yang ini. Untuk yen, kita tengok mana paling banyak merah. Banyak hijau. Yen sell, maksudnya yen masih kukuh. Okey, kita tengok mana lagi yang paling banyak kukuh GBP, JPY, sell lah kan? Sebab yen kat belakang. Yang ini sekejap, USD. USD. Zuli tak buat sedari Ya, ada tak dia punya tu? Oh, yang ni dia punya trade idea Jap macam mana? Ni. So, dia tak selarikan dia punya ni, cross. Dia ikut by pair. Okey, kalau kita lihat daripada dia punya ni, sebelum ni ada, lepas tu dia dah buang Yang semua, untuk semua currencies. Dah tak ada dah. Semua pair. Dia dah padam dia penat tu. Kalau tak, dia ada kat sini. Yang ini dia mengikut daripada dynamic saja. Commodity, cross. Okey. Nampak kat sini JPY dengan USD menjadi pilihan. Mana saya punya tu? Okey. Ni kalau ikutkan daripada Zuli punya tu JPY kita tak makinkan. Dan juga USD. Alright. Yang lemah, apa yang saya nampak GBP saja. Untuk setakat ni lah. Untuk setakat ni GBP. Okey. GBP saja. Yang kukuh mungkin kita boleh relatekan dengan JPY dan juga USD berdasarkan daripada mapping daripada Zuli punya dynamic tadi. Market dynamic. Boleh Sekejap. Soalan saya hilang. Okey, weekly strong JPY chest. Betul. JPY USD chest. Okay. So itulah pair yang kita ada untuk minggu ni. So paling cantik adalah yang pertama kita So kita ada GBP CAD. Kita mencari GBP CAD peluang sell. Okey, sell dan lepas tu kita buka kepada kita punya ini chart. Okey, chart kita bukakan 8. So kita masukkan GBP CAD. Okey. Ni kita ada GBP CAD. So, boleh nampak GBP CAD kita di sini. Alah, saya tak boleh sandar lah. Takut korang tak dengar nanti. Tekan dekat Renko. Sekejap saya buang dulu benda. Okey. So, kita markingkan yang pertama adalah resistance. Kita cek peluang apa tadi? Sell. Okey. Kita nak cari peluang sell So, sell kita yang kita ada dekat sekitar sini saja. Nak tunggu sampai atas ni berapa ni? 300 pip lagi kenaikan untuk GBP CAD. So kita tunggu dia naik dulu baru kita cari peluang sell. Tapi sampai ke
Jauh lagi Sorry kalau nampak macam pening-pening sikit dia punya scroll. Magnet kasih on. Tak apa. Sebab kalau magnet on dekat ringko tu dia terus aim kat bucu. Dia tak boleh nak hitkan dekat tu. Ni, magnet. Orang boleh letak magnet lah kalau nak guna. Okey. Sekejap saya nak. Alright. So sekarang kita nak menunggu price tu melakukan kenaikan. Macam inilah kita tunggu. Dia naik. Tapi jauhnya. Inilah untuk semasa yang kita ada resistance yang terdekat di situ. Tapi kejap saya try tengok sebab dia 32 pip tadi saya masukkan ATR. Saya lihat berapa 24. Size box kita ambil 24. Okey. 0.0024. So maksudnya satu box 24 pip. Okey, yang paling dekat kita ada dekat sekitar sini punya resistance. Alright, sekitar sini kita punya resistance. So kemungkinan kita tunggu pattern macam ni. Okey. Ada melakukan kenaikan. Boleh buy sekarang sementara tunggu dia naik ke atas. Only itu terpulang kepada kita punya planning. Contoh kalau planning kita tahu price tu ada kat bawah, kita nak buy dulu. Tu terpulang lah. Kalau itu plan kita, kita masuk. Tapi berdasarkan daripada yang tadi, yang kita buat pendalah ni, kita nampak GBP CAD kita cari peluang untuk sell. Okey, GBP CAD kita cari peluang untuk sell. Kenaikan GBP berdasarkan daripada cerita minggu lepas, nampak memang cantik untuk kita peluang sell GBP. Okey, daripada minggu lepas punya cerita lah. Tu cerita pasal apa? Bank England, Bank of England buat cerita, buat statement tentang dia punya polisi. Okey, selari dengan apa yang kita draw dan kita nampak lah sebab GBP tu dah kat bawah. Kalau kita nak sell kat bawah dah tak cantik. Kita tunggulah cari peluang sell kat atas. Tapi kalau kita punya plan untuk buy dulu sampai dia naik ke atas, itu terpulang lah. Tapi saya tak recommend yang tu. Saya tetap tunggulah. Selalu iman tinggi. Tunggu sampai harga tu naik, baru saya cek peluang untuk sell. Okey. Macam ni saya tunggu sampai atas. Pattern pun tunggu. Sekarang tak nampak apa-apa pattern yang menarik. Tunggu 1, 2, 3, 4, 5, naik ke atas. Barulah saya cek peluang untuk sell. Adakah sampai ke level ni dia dah start turun? Tu tak pasti. Sekarang memang tak ada nampak yang jelas kawasan ataupun pattern apa dia tengah buat. Okey. Tapi pattern yang kita nak adalah macam ni lah. Dia naik sampai ke atas, dia turun sekejap, lepas tu dia sambung balik naik. Kalau dia nak buat benda tu, memang perfect lah untuk kita cari peluang sell kat sini. Okey, ni untuk GBP CAD dan apa lagi pair yang korang rasa nak? Cepat-cepat. Sebab kita minggu ni ada satu pair je. Korang nak pair apa lagi? Ada satu je, GBP CAD je kita ada. Apa dalam plan korang? Ada. Ataupun apa tengah floating, ataupun tengah geram, tengok pair tu. Macam tadi kita markingkan apa? JPY, GBP JPY, GBP USD GBP NZD. Ingat nak GBP NZD. Okey, saya buat bebas punya GBP NZD terpulang nak buy ataupun sell. Saya buat bebas. Okey, so pertama kita gunakan ni lah. Size ETR 34 pip. Kita tengok sama lah. 42. So kita guna 34 lah.
APR tradisional 0.0034. Okey. So kita ada macam ni dah punya bentuk. Tu kawasan mana? Ni 1, 2. Asal macam tak lawa dia. Okey. Kita cek peluang buka apa? Sekarang harga dekat bawah. Macam trendnya ke bawah. So kita cek peluang untuk ni sekejap. Mana support dia? Sekejap saya dah tak nampak support. Ni support dia ni support 1, support 2, 3. Okey. So orang boleh buatlah apa-apa pilihan tapi berdasarkan daripada current punya trend adalah ke bawah. So tempat yang paling cantik adalah nak cek peluang nak cek peluang apa ni? Sekejap saya tengah memfamiliarkan guna Windows ni. Susah betul. Alright. Cantik. So apa yang saya nampak adalah formation ni 1, 2, 3. Ni kita tunggu 3 kat mana. Okey, dekat kat atas sini ataupun dekat atas sini. Ni untuk GBP NZD. Gold. Kejap week 4 expectancy macam mana? Week 4 0.52. Mantap juga 67%. Tunggu retrace. Betul. Nak cari peluang untuk sell kalau GBP NZD sampai cari peluang untuk sell ataupun nak buy terpulang. Sebab kita tak ada dalam plan pada minggu ni. So tapi kalau berdasarkan trend semasa ke bawah. Dan apa yang saya nampak adalah macam ni bentuk yang paling cantik. Okey. So inilah level yang kita ada. Level 1 ke atas ni ataupun 1.61 kat sini. Kat area sini rasanya ada sebiji 2 kot. Okey. 2. So kita ada, kalau contohnya formation flat, apa yang kita nampak macam flat. Inilah kawasan dia. Kawasan sini. Sini 1. Ni ada 2 kawasan yang korang boleh tengok. Ini 1. Okey. Sini kawasan 1. Dan satu lagi di sekitar sini. Okey. Sama ada dia tunggu sini ataupun ni atas sini. Kalau dia berjaya sampai atas itu, terpulang lah. Tapi inilah bentuk yang kita tunggu. Sama ada di sini ataupun di atas ni. Itu untuk GBP NZD. Okey, ada orang request gold. Gold. Gold rasanya ke atas kan? Gold. Gold ke atas So, saya buang dah ni. Gold dah macam nak break dah. Paling tinggi. Paling tinggi di alam semesta. Ni bukan di alam semesta lah. Untuk 4 tahun, 5 tahun ni paling tinggi Ni range sideway dia. Ni sebelah support. Ni support terdekat. Dia tengah test high Korang seram sikit kalau nak sell. Dia tengah test high. Ni high ni dia tengah test. Ni support terdekat. Macam minggu lepas cari peluang untuk buy. Ke atas saja. Gold apa yang korang nampak adalah dia sekarang tengah sideway. Yang ni paling atas, yang ni paling bawah. So dalam range ni. Tapi kebanyakannya memang ke atas.
Okey. Kebanyakan trendnya memang ke atas untuk gold. So, tapi sekarang dah tengah test high. Korang jangan cari peluang sell dulu. Takut boleh break ke atas. Jangan William Lee, jangan cari peluang sell sebab dia dah dekat atas tadi. Kemungkinan dia boleh break pergi ke atas lagi. Alright. Kalau contoh nak cari peluang buy, jangan buy sekarang. Tunggu dia buat macam ni. Okay. Tunggu dia turun. Lepas sini, korang carilah untuk buy. Sebab pattern dia adalah untuk naik ke atas. So paling cantik adalah cek peluang buy. Okay. Tu dia. Ni untuk gold. So untuk minggu ni senang je. Satu pair kita ada. Yang betul-betul ikut buku lah. GBP CAD. Yang lain tak ada. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa pair lagi? Excel mohon share. Sekejap saya tak jumpa saya punya Excel. Okay, macam dah jumpa. Desktop, download. Okay. Sekejap saya tekan save dulu. Save. Okay. Excel tu saya share kejap dekat handout. Okay, mantap. Wah, macam canggih Windows. We apologize, but an error occur. Please try again. Sekali. Microsoft Office belum install lagi rupanya. Kejap ada error apa benda lah error je nak. Aduh rosak. Library. Desktop. Kat mana download ni? Okay. Kejap error lah. Oh benda tau masalah dia. Error. Nantilah bagi kat dalam grup. Okay. Yang ni Excel ni saya akan sharekan kat dalam grup nanti. Apple mana ada bagi bini. Bini tukar. Bukan tukar. Dia ambil yang tu. Okay, jom kita masuk ke topik kita lah. Saya lebih suka Microsoft berbanding dengan Mac. Aduh. Laptop baru. Pasti kita boleh tunjukkan performance EA macam. Ni kan kita boleh kasih run dekat sini. Nanti bolehlah tengok-tengok apa hasil. Dia tengah buat apa. Semua boleh. Okey. Jom kita masuk topik kita pada hari ini. Pendekatan fundamental analysis. Analisis betul. Font pelik betul. Harap dia punya video okey. Analisis fundamental L dekat bawah. Aduh. Alright. Ni topik kita adalah cerita pasal kalau korang tak dengar bagi tahu cerita pasal fundamental maksudnya bukan kita buat fundamental analysis tapi apa itu fundamental. Yang itu yang kita nak tahu. Okey, itu yang kita nak tahu sama ada fundamental ni apa benda sebenarnya. Dia adalah sebagai kita lihatlah keadaan ekonomi sesebuah negara dan kita kena tahu apa itu nilai intrinsik dalam apa security yang kita tengok. Contoh Euro USD dalam keadaan apa? Murah ke mahal. AUD USD dalam murah ke mahal. Nampak kaku benar pakai Windows. Betul. Memang kaku. Ni harap memang untuk webinar je lah gunakan Windows ni. Okey, jom. Apa itu analisis fundamental? Font dia korang okey tak? Saya pun tak pasti apa pasal font dia jadi gini. Analisis fundamental merupakan asas dalam pelaburan. Ia adalah kajian tentang semua faktor yang mempengaruhi ekonomi, pasaran ataupun kelas aset
untuk mencari nilai intrinsik ataupun nilai yang sewajarnya. Okey, analisis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan kita panggil sebagai analisis makroekonomi. Analisis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi syarikat tertentu dikenali sebagai analisis mikroekonomi. Okey. Phone tu boleh layan, boleh baca nilai intrinsik. Analisis fundamental mengandaikan pasaran di pasaran saham tidak menunjukkan nilai sebenar saham tersebut. Nilai sebenar itu dikenali sebagai nilai intrinsik. Faham intrinsic value. Contoh kita lihat Euro USD. Euro USD berapa harga sekarang? Korang kalau guna Windows nak pergi ke apps apa tu? Benda lain macam mana? Macam ni kena cari dekat tu, mouse kena gerakkan ataupun boleh scroll je. Oh, boleh scroll. Gunakan touchpad. Sekejap Sini kot. Okey. Apa tadi? Nak cakap Euro USD. Euro USD kalau kita lihat sekarang adalah harga dia. Euro USD dekat 1.1216. Okey, 1.216 ni adakah benda tu mahal ataupun murah ataupun macam mana? Ataupun memang kat situ? Itu kita nak tahu. Apakah nilai sebenar untuk Euro USD? Sebab mesti dia ada nilai intrinsik. Sama ada contoh. Apa lah? Okey. Contoh dekat sini. Kalau kita rasa nilai intrinsik dia 1.1 ni 1.1. Okey. Kalau harga berada di atas 1.1 kita anggap harga tu mahal. Okey. Kalau harga berada di bawah 1.1 dianggap murah. So kalau murah kita rasakan kita bercek peluang untuk beli sebab harga tu kemungkinan naik. Okey. Kalau dia berada di atas 1.1 kita anggap dia mahal. So kemungkinan dia akan turun. Itu dia. Kita menjangkakan apakah nilai intrinsik sesuatu security yang kita lihat. Okey. Next adalah analisis makroekonomi. Okey, makroekonomi apa yang kita boleh lihat adalah kita memberi penilaian ataupun kita membuat analisis tentang kadar faedah, inflasi, kadar pertumbuhan, pekerjaan, sentimen nasional dan juga politik dalam sesebuah negara. Adakah dalam keadaan menaik, bagus data dia dalam keadaan yang mengembang. So maksudnya ekonomi tu bagus, menjadi tarikan pelabur. Kalau dia baguslah. Tapi kalau kebanyakannya semua sekali dalam keadaan jatuh pada ketika ini, mengucup dan kita boleh lihat tarikan untuk pelabur tu sedikit berkurang. Maksudnya negara tersebut tak cantik lah kalau kita nak laburkan duit. So dia punya mata wang secara teori akan jatuh juga. Kitaran ekonomi. Tengok the end dia terlebih ke bawah. Ledakan. Maksudnya ni level yang paling tinggi dan sekarang dah sampai ke merosot dan juga meleset dekat bawah sini. Kalau saya rasa baru sampai ke sini, merosot. Belum sampai ke bottom betul. Itu pandangan saya. Tapi kalau siapa yang saya ikut Zuli punya webinar, Zuli kata dia dah masuk dalam proses pemulihan dekat sini. Kita dah masuk, dah habis fasa merosot meleset dan masuk ke pemulihan. Kalau saya rasa baru sampai sini. Okey, dan kemungkinan ada kejatuhan lagi. Itu yang saya, tapi ini pendapat peribadi kalau ikutkan Zuli, kita dah masuk fasa di sini, pemulihan. Okey, tapi tak apa, kita tengok macam mana. Adakah pemulihan tu, recover tu berjalan dengan lancar ataupun macam mana. Nanti phone dia rosak, saya kena adjust balik.
M tercicik sini, merosot ke bawah. Okey, nanti adjust balik. Ni kita punya kitaran perniagaan ataupun ekonomi. Analisis mikro pula adalah kita melihat sesuatu secara detail lah, secara dalam kalau contohnya untuk saham, kita lihat sebiji saham ataupun company tersebut macam mana syarikat tu, adakah dia membuat peningkatan, adakah syarikat tu membuat keuntungan, adakah syarikat mampu membayar hutang ataupun apakah nilai sebenarnya saham syarikat tersebut, adakah di dalam keadaan yang tak cantik ataupun macam mana. Okey, untuk jangka masa panjang harga saham didorong oleh upaya syarikat untuk meningkatkan jualan dan pendapatan serta dipengaruhi oleh keadaan ekonomi semasa. Okey. Next adalah benda-benda ni. Korang boleh take note. Ini ada 5. 5. 5 benda yang mempengaruhi mata wang. Okey. Yang mempengaruhi mata wang. Baik turun mata wang. Yang pertama adalah kadar faedah. Okey. Suara dengar tak? Ke jauh? Sebab tersadar penat pula. Boleh dengar? Boleh? Ahmad Syah? Boleh. Okey. Yang pertama adalah kadar faedah, yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah pertumbuhan, yang keempat pekerjaan dan yang kelima sentimen politik. Ini 5 benda yang menjadi menjadi faktor utama pergerakan sesebuah currency. Untuk negara tersebut ada naik turun tu, kita lihat berdasarkan faktor-faktor ni. Ini kita panggil sebagai faktor makro dalam sesebuah negara. Okey. Yang pertama adalah kadar faedah. Macam sekarang. Kadar faedah kita rendah ke tinggi? Semua sekali, hampir semua semua negara dalam keadaan terendah. Sepanjang rekod diorang bukan terendah, kebanyakannya lah. Semua sekali dalam keadaan yang interest rate paling rendah. Okey, macam mana permainan dia? Kadar faedah ialah kos meminjam wang sama ada oleh individu, syarikat dan juga kerajaan. Jika syarikat dan individu kurang meminjam, mereka mempunyai kurang wang untuk dibelanjakan atau dilaburkan dan begitu juga sebaliknya. Jika kadar faedah meningkat, ia akan mengakibatkan lebih banyak simpanan dan kurang perbelanjaan yang menyebabkan berlakunya penurunan pertumbuhan. Contohnya macam ni lah, duit interest rate banyak tinggi lah, so kita lebih cenderung untuk menyimpan duit daripada kita berbelanja. So benda tu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kurang. Okey, tapi pada waktu sekarang semua sekali kadar faedah dalam keadaan yang rendah sangat. Ini akan menyebabkan berlakunya pinjaman. Korang jangan terlepas kita hari tu kalau kat Malaysia ada pinjaman BSN kan? Betul tak? BSN kan? Ada 50,000 BSN bagi. Tu agak ramai juga yang beratur. Saya nak juga beratur. Tapi sebab dah terlalu panjang, so saya mengabaikan. Ingatkan boleh juga grab peluang tu. Kerajaan Malaysia BSN, dekat BSN. Siapa ada akaun BSN bolehlah membuat pinjaman. Okay. So dengan cerita ada peluang kedua. Ada yang kali kedua 50,000 juga pinjaman BSN untuk individu dan juga company kalau tak silap. Serendah RM50,000. Bukan dolar. Kita sambung ni. Jika kadar faedah rendah menurun macam sekarang, ini akan menyebabkan berlakunya pinjaman dan perbelanjaan yang lebih tinggi yang akan menjana pertumbuhan untuk dalam negara tersebut. Macam Malaysia, sama sekali dalam keadaan rendah. Teks rendah, kereta rendah tu sama sekali rendah supaya orang kita berbelanja untuk merancangkan ekonomi kita sendiri.
Bank pusat bersidang setiap bulan untuk menentukan paras, kadar faedah dan kedepan ini menyebabkan mendapat perhatian daripada pedagang pasaran. Okey, senang cerita ni, korang boleh take note. Kadar tukaran mata wang lah naik kalau interest rate naik. Tapi saham kos mahal. So saham jatuh. Komoditi pun jatuh juga. Okey, so korang boleh relatekan ni. Interest rate naik, mata wang naik, saham jatuh, komoditi jatuh. Okey, untuk inflasi adalah peningkatan harga barang dan perkhidmatan di dalam ekonomi. Apabila inflasi meningkat, lebih banyak wang diperlukan untuk membeli dan mendapatkan perkhidmatan yang sama dan ini menyebabkan pengurangan pertumbuhan. Okey, ini selalunya yang gunakan CPI dan juga PPI. Inflasi mempunyai kesan langsung terhadap ekonomi kerana kadar inflasi yang tinggi akan mendorong bank pusat untuk meningkatkan kadar faedah supaya dia mengawal inflasi tak terlalu panas, maksudnya harga tak terlalu gila-gila naik. Ni kadar tukaran inflasi naik, mata wang pun naik, saham jatuh. Tetapi komoditi dalam keadaan menaik. So korang boleh take note yang ini. Next adalah pertumbuhan. KDNK, keluaran dalam negara. Kasar GDP, Gross Domestic Product. Okey, ni kita lihatlah macam mana pertumbuhan dalam kita punya ekonomi. Secara mudah, GDP naik, kadar tukaran naik, mata wang naik, saham naik, komoditi pun menaik juga. Okey, ni dia. Sekarang saham komoditi. So benda-benda ni pun akan meningkat juga. Salah satu faktor yang penting dalam ekonomi yang sihat adalah wujudnya pekerjaan yang memberi bayaran yang sepatutnya. Okey, sebagai contoh, ini adalah data pengangguran. Okey, kita melihat berapa banyak orang menganggur dalam sebuah negara. Bila ramai yang menganggur, ramai yang tak bergaji. Bila ramai tak bergaji, diorang tak boleh nak belanja. Bila tak boleh belanja, keadaan ekonomi dalam negara tersebut terbantut. Okey? So that's why data pengangguran amat penting untuk kita lihat ataupun untuk kita dapatkan data ni. Supaya kita boleh tahu negara tersebut macam mana orang trend orang dia. Adakah dalam keadaan tengah banyak peluang pekerjaan ataupun ramai yang kena pecat. Orang yang menganggur. Okey, kalau menganggur tinggi, kadar tukaran jatuh, saham jatuh dan komoditi juga jatuh. Cerita COVID, senang cerita COVID hari itu, saham semua terjun, harga komoditi sampai negatif minyak. Okey, dan juga kadar tukaran pun jatuh juga. Next adalah kestabilan politik. Kestabilan politik pun menjadi titik utama, faktor utama untuk kita lihat ekonomi dalam negara tersebut ataupun kita senang ceritalah currency untuk negara tersebut naik ke turun, kita lihat dalam kestabilan politik negara tersebut. Sebagai contoh, kita lihat Malaysia hari itu. Hari ini pun saya tak pasti dah okey belum politik Malaysia. Kalau kita lihat politik memang turun naik dia punya cerita dia, dan ringgit jatuh ke paras yang hampir rendah dalam masa beberapa tahun. Okey, RM4.40 kalau tak silap hari itu. Disebabkan negara tak ada PM kan, politik punya isu. So itu pun mempengaruhi kesihatan ekonomi sesebuah negara. Ini kalau tengok politik tak stabil, harga jatuh, saham jatuh, komoditi contohnya kalau kita sebagai peluang minyak utama, itu pun memberi kesan yang negatif kepada komoditi. Okay, next adalah sentiment. Sentiment, kita boleh lihat Purchasing Manager Index, PMI, IFO untuk mengukur sentimen pengurus perniagaan. Indeks sentimen pengguna mengukur pendapatan dan perasaan pengguna terhadap kesihatan kewangan. Ini kita boleh lihat survey sebagai sentimen. Sentimen semasa apakah mood pasaran politik. Okey. Kalau sentimen cantik, harga
mata wang naik, saham pun naik, komoditi pun naik. Okey, ini kita boleh lihat. Kalau jatuh dia, jatuhlah semua sentimen pasaran. So kesimpulannya, indikator di atas memberikan pandangan mengenai prospek ekonomi semasa dan masa hadapan. Perubahan dalam faktor-faktor fundamental di atas akan memberi kesan langsung terhadap currency, bond, komoditi dan saham. Peserta pasaran perlu mengawasi faktor-faktor ini dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang berkualiti. Okey, function fundamental analysis adalah untuk kita melahirkan apa? Keyakinan terhadap kita punya analisis. Okey, kita yakin dengan analisis kita. Baru itulah fundamental kita trade tetap dekat teknikal, itu sebagai pemangkin ataupun menambahkan conviction kita terhadap sesebuah keputusan yang kita buat. So ada apa-apa soalan setakat ni? Kalau Ali buka MT4. Okay, ada apa-apa soalan? Ni saya save kejap. Trade idea week 4 Jun. 4 Jun. So ada apa soalan? EA webinar macam mana ya performance dia? Kena langgar BPS dulu baru ngam. Kalau tak hancur account, nasib baik demo test. Okay, not bad. Macam sekarang saya ada run. Tapi nanti saya adjust dia punya ni berapa dolar sebab ni saya masukkan $300. Run dekat laptop ni. Run je lah, laptop baru. So performa dia okey setakat ni. Saya masukkan dekat GCAT. Tapi ni 300 lebih account tu daripada $100. So sekarang daripada $100. Masa hari apa yang kita start bagi tu? Tu waktu yang ni. Ni. Okey. Tu waktu yang nama saya tak tukar lagi. Daripada akaun affiliate saya jadikan akaun dapatkan profit. Okey, ni daripada hari itulah yang bagi tu, minggu lepas $100 masukkan Euro GBP pada minggu lepas. Minggu lepas masuk Euro GBP. Minggu sebelum tu masuk Euro GBP juga kalau tak silap. So pada minggu ni masuk GBP CAD. So tengoklah ada berapa dia punya hasil nanti. Ni dah tengah run dia. Ni tu lah sama je boleh tukar nama. Webinar June yang kita punya tu webinar June kan. Saya punya sejak Khamis. Sejak Khamis tak ada order. Ni baru buka pagi tadi. Buka pagi tadi pukul berapa dah. Terus ada masuk order. Dalam GBP USD masuknya memang tak ada condition dia tak meet lah tu. Cuba tunggu sikit lagi. Rasanya dah dekat dah tu. Ataupun dia senyum tak? Faham? Dia senyum tak? Pastikan dia senyum. Senyum lebar. Senyum baru buat tu. Patutnya ada je. Lepas tu tengok dekat jurnal. Tekan control key. Kan? Lepas tu dekat jurnal ni. Tengok kat sini ada error tak keluar. Pergi dekat control T, buka dekat tu, jurnal. Dekat sini tengok ada error tak. Kalau ada error kat sini, maksudnya memang problem. Tengok ada error tak. Tak ada server tak masuk ke. Boleh tengok kat situ. Itu jurnal. Jurnal tu adalah history. Apa yang kita tekan, apa yang robot baca semua sekali kat situ. Ni tu lah saya run
Saya letak 100 kot. 100 untuk sebulan kot. 100 untuk sebulan. Tengok macam mana bila dia MC. Okay, sepatutnya dah kena withdraw kan ni. Tapi sebab baru tu masuk tu kan. Okay Ramzan, terima kasih. So ada apa-apa soalan lagi? GBP CAT tu memang sell ke? Tak, itu untuk EA kalau GBP CAT ikut teori, kat sini lah kita punya tempat tunggu. Yang itu untuk EA. Bukan betul-betul. Bukan betul-betul. Tu EA buat kerja. Okay Mak Syah? EA salah tak? Kan tambah lagi sejam webinar. tak salah. Nak trade guna EA tak salah. Yang penting kita tahu performance dia. Okay? Performance dia kita tahu. Adakah dia boleh buat untung ataupun tak. Tak berdosa. Pakai je. Kalau korang ada yang EA boleh membantu, pakai je. Tak kisah, serius. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ni saya nak kena siasat. Siasat apa? Ni Afsal headphone tak boleh pakai. Esok simpan soalan. Soalan untuk esok. Dah berapa dah? Oh, 29. Okey. Oh, ni jam dekat bawah. Kalau Apple jam dekat atas. Tak best lah jam dekat bawah. Okey. Terima kasih semua. Kian, terima kasih. Fazli, Syahrul, terima kasih. Dan kita akan jumpa pada hari esok. Okey, Asri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, Mak Syah, thank you. Syahrul, Ken, thank you.